بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما أما بعد sambungan kita ayat ke-6 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين لو ما تأتينا ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Dan mereka, yakni orang-orang yang engkar, orang yang kafir berkata, wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar gila. Lau ma ta'tina bil malaikah in kunta minas sadiqin. Kalalah engkau, kenapakah tidak engkau mendatangkan kepada kami dengan malaikat sekiranya engkau orang yang benar ataupun betul. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzan munzarin. Tidaklah kami, yakni pihak Allah Subhanahu wa taala, menurunkan malaikat dengan cara yang sebenarnya, yang selayaknya. Dan apabila turunnya malaikat itu, mereka, yakni orang-orang yang engkar, tidak akan lagi diberi tempoh
ataupun tangguh untuk terus hidup, mereka akan dibinasakan oleh para malaikat yang turun itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya, memeliharanya. Walaqad arsalna min qablika fi syia'il awwalin. Dan sesungguhnya kami telah utuskan rasul-rasul sebelummu ya Muhammad, itu dalam kalangan puak-puak kaum yang terdahulu, kumpulan-kumpulan yang terdahulu, yang mana wa ma ya'tihim min rasulin, tiadalah datang kepada mereka seorang rasul illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan mereka itu mempersendakan, mengejek-ngejek akan rasul berkenaan. Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Demikianlah kami memasukkan yakni perasaan seumpama itu dalam hati orang-orang yang berdosa, orang yang menentang kamu. Yani Allah Ta'ala menjadikan orang yang menentang Nabi SAW sama dengan perbuatan umat terdahulu yang mempersendakan Rasul yang telah diutuskan kepada mereka, iaitu la yu'minu nabi, mereka tidak percaya, tidak beriman kepada Al-Quran yang engkau bawakan. Wa qad khalat sunnatul awwalin, dan pastilah telah berlalulah, akan menimpalah kepada mereka sunnah orang terdahulu, yakni mereka akan dibinasakan. Itu daripada ayat 6 hingga 13. Mereka berkata, wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Dalam ayat ini Al-Quran disebut dengan Az-Zikr dalam ayat 6 dan ayat 9. Al-Quran merujuk kepada Az-Zikru, maknanya peringatan. Disebut Quran dengan Az-Zikru sebab tugas Quran adalah untuk mengingatkan manusia. Manusia yang tidak baca Quran bermakna tidak sampai peringatan kepadanya, ataupun yang baca Quran tapi tidak faham Quran, maka peringatan itu tidak akan sampai kepada jiwanya, kepada hatinya. Quran diturunkan untuk memberi Az-Zikra, Az-Zikr, peringatan, supaya manusia tidak lupa, supaya manusia ingat. Di sini orang-orang yang engkar akan menuduh bahawa Nabi SAW seorang yang majnun, yang gila. Mereka berkata, wahai orang yang mendakwa diturunkan Quran kepadanya, kamu benar-benar memiliki sifat junun, sifat gila. Hinama tada'una ila tiba'ika, ketika mana engkau mengajak kami untuk mengikuti engkau, sekaligus wa tarku ma wajadna alaihi aba'ana, meninggalkan apa yang kami dapati daripada datuk nenek moyang kami. Maka kalau begitu, fala naqbalu da'wataka, maka kami tidak terima dakwah kamu. Jadi Nabi SAW pernah dituduh sebagai orang yang gila semata-mata kerana dakwahnya mengajak orang-orang kafir mengikut baginda, dengan sebab ikut. Kamu telah tad'una, mengajak kami ila ittiba'ika, ikut kamu. Apabila kau perhatikan, ada beberapa perkara yang membawa kepada mereka tergamak menuduh Nabi sebagai gila, walaupun mereka kenal mana sifat orang yang waras, mana sifat orang gila. Pertamanya, Nabi SAW mengajak mereka supaya beriman kepada Allah dengan mentauhidkannya. Adapun orang-orang kafir di Mekah, mereka percaya kepada Allah, tetapi kepercayaan mereka bercampur dengan syirik. Mereka percaya kepada Allah, tetapi kepercayaan bercampur dengan syirik. Justru apabila diajak kepada mereka dengan dikatakan innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu, bahawasanya Tuhan kamu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Lalu mereka berkata, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Adakah Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak, yang kita sembah ni banyak, macam-macam nama Tuhan yang mereka berikan nama itu, iaitu sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, yang dinamakan oleh kamu dan datuk nenek moyang kamu, padahal Allah Ta'ala tidak menurunkan sebagai hujah untuk kamu buat begitu. Lalu mereka berkata, adakah Tuhan yang banyak ini sama dengan ilahan wahidah, Tuhan yang satu? Maka tindakan ini sesuatu yang ujab, sesuatu yang ajaib dan pelik.
Jadi oleh kerana benda tu dianggap ajaib, pelik, aneh, tak serupa, maka dengan mudah dituduh Nabi itu gila. Padahal sebelum ini semuanya puji, puja, hormat disebut Muhammad Al-Amin. Muhammad seorang yang amanah, Muhammad seorang yang jujur, orang yang boleh dipercayai, orang yang tidak pernah berbohong dan menipu. Tetapi apabila bermulanya dakwah Nabi mengajak mereka supaya ikutlah aku dan ikutlah orang yang telah mengikuti jalanku, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana dan juga wa manittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku, jalan di mana aku menyeru manusia kepada jalan Allah. Aku dan bersama dengan orang-orang yang mengikutiku ala basirah, di atas hujjah. Tetapi oleh kerana tak boleh terima, dia kaedah mudahnya dia akan guna gelaran-gelaran untuk menakutkan orang lain jangan ikut Muhammad sebab dia gila. Tu yang benda. Tapi orang yang boleh berfikir, dia akan mencari, kalau dikatakan gila, apa betulkah orang macam ni gila? Orang manusia yang waras boleh kenal siapa orang gila, siapa tidak gila. Bukan berdasarkan tuduhan, tetapi berdasarkan bukti. Berdasarkan bukti. Siapakah bertindak dengan cara yang betul, siapakah bertindak dengan cara yang salah. Baik tuduhan gila bukan sekali dua, disebut dalam Quran. Kita baca dalam surah Al-Qalam, nun wal qalam wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nun wal qalam, Allah Ta'ala bersumpah dengan qalam, makhluk pertama yang Allah Ta'ala ciptakan qalam, dan apa yang mereka tulis. Tidaklah engkau ya Muhammad dengan sebab nikmat Tuhan kamu engkau menjadi gila. Siapalah kepada ayat, mereka akan tahu, fasatubsiru wa yubsirun, engkau akan tahu ya Muhammad dan mereka akan tahu apa dia, bi ayyikumul maftun, siapakah di antara kamu yang gila. Perkataan lain untuk majnun ialah maftun. Maftun daripada perkataan fitnah, orang yang diberi tuduhan gila. Maftun, orang yang telah difitnah dengan tuduhan yang buruk, dengan sesuatu yang tidak baik ke atasnya, maka dianggap dia maftun, orang terfitnah. Bi ayyikumul maftun, siapakah yang gila, sama ada yang menuduh ataupun yang dituduh. Faktor yang kedua kenapa Nabi SAW dituduh dengan junun atau majnun ialah mengajak manusia meyakini adanya al-ba'ts. Al-ba'tsu maknanya hidup selepas mati. Kalau yang pertama tadi mengajak ila ibadatillahi wahdah, kepada mentauhidkan Allah dalam beribadat. Yang kedua kerana mengajak manusia supaya meyakini bahawa manusia akan hidup selepas mati, adanya al-hayatu ba'dal mauti, hidup lepas mati. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Aidza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Qaf, demi Quran yang memiliki kemuliaan. Bahkan mereka itu merasa ajaib, merasa aneh, merasa hairan bahawa datang kepada mereka seorang munzir, seorang yang memberi peringatan. Lalu mereka berkata, yakni orang-orang kafir itu berkata, sesungguhnya ini adalah perkara yang ajib, perkara yang sangat ajaib. Maksud ajaib di sini apabila Nabi beritahu kamu setelah mati akan hidup kembali. Lalu mereka berkata, aidza mitna, adakah setelah kita mati, wa kunna turaban, kita dah jadi tanah, kalau hidup balik kan, dzalika raj'un ba'id, itu suatu pengembalian yang sangat jauh. Tidak mungkin kita akan hidup balik. Kalau betul kamu kata kami hidup balik, sah kamu ni gila. Maka sebab itu mereka begitu bersungguh-sungguh menuduh Nabi SAW gila. Ini kita kena faham bahawasanya setiap seruan mengajak ke arah kebenaran pasti akan berdepan dengan cabaran. Pasti akan berdepan dengan cabaran. Kalau Nabi SAW pernah dituduh gila, maka begitu juga yang dihadapi oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Nabi Nuh ya pernah dituduh gila. Nabi Nuh pernah dituduh gila. Sebab apa? Sebab dia membina kapal di atas darat. Kapal besar dia bina, bahtera tu bukan atas tepi air laut, bukan di tepi sungai, tepi laut, atas darat. Kerana adanya perintah daripada Allah supaya buat kapal. Nabi Nuh juga dituduh apa, dia sesat. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
Kami berkatalah pemuka-pemuka pembesar-pembesar dari kalangan kaum Nabi Nuh, kami melihat kamu wahai Nuh benar-benar berada di atas kesesatan. Jadi tuduh gila, tuduh sesat. Lalu Nabi Nuh berkata, qala ya qaumi laisa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku, aku tidak sesat, aku hanyalah utusan daripada Tuhan semesta alam. Datangnya zaman Nabi Hud diutuskan kepada kaum Ad. Lalu kaum Ad berkata, qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahah wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Berkatalah pemuka-pemuka pembesar-besar dari kalangan kaum Nabi Hud, iaitu kaum Ad, pembesar-pembesar kaum Ad yang diutuskan kepada mereka Nabi Hud AS. Mereka berkata, kami melihat engkau benar-benar berada di atas safahah, kebodohan. Kau ni benar-benar bodoh, dituduh bodoh. Kita kalau dituduh bodoh, mesti kita marah. Kalau orang tidak sependapat dengan kita, tiba-tiba dia menghina kita. Demo ni tak faham masalah, demo tak ambil ngaji lagi, kita ngaji semula. Kita kata betul, memang ngaji apabila memang tak habis. Tapi perkataan itu tidak beradab. Sesiapa sahaja mengajilah tinggi mana, memang tetap akan berada dalam situasi mengaji tak habis. Orang tak boleh guna istilah tu. Bila berbeza pendapat, kita mesti guna istilah yang lebih beradab. Tak boleh kita kata mu ni tak habis ngaji. Tak boleh, memang ngaji memang tak habis. Orang yang berkata sendiri pun kali dia ngaji setahun mana memang tak habis. Sebab ilmu ini terlalu banyak. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas tiap yang ada ilmu, ada lagi yang lebih tahu. Jadi kita kena mengambil sikap tasamuh, bertolak ansur dan saling menghormati walaupun dalam perkara yang berlaku perbezaan pendapat. Jadi dituduh Nabi Hud sebagai safah, orang yang bodoh. Jadi tuduhan-tuduhan ini adalah perkara biasa yang telah dilalui oleh para anbiya, nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu, dan akhirnya terpaksa dilalui oleh Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda pernah dituduh majnun, gila. Tuduhan ini boleh bersifat peribadi, tuju kepada diri Nabi sendiri. Tujuan tuduh ni supaya orang lain tidak mendekati dakwahnya. Jadi kalau orang lain mendekati Nabi, bermakna mereka cuba mendekati seorang yang telah dituduh gila. Itu tujuannya. Tujuan sebenarnya untuk menjauhkan manusia daripada dakwah Islamiah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin lain pula kalau zaman sekarang ni istilah yang digunakan, mungkin orang zaman sekarang tak tergamak nak guna tuduh apa tadi, sesat ke. Walaupun kadang-kadang kita dengar juga perkataan sesat. Mungkin tak tergamak nak tuduh bodoh atau nak tuduh gila, jauh sekali. Tapi mungkin menggunakan istilah-istilah lain yang membawa kepada maksud yang sama. Berbeza pendapat, tidak semestinya orang ni begini, tak. Kalau orang boleh terima, tak boleh terima, sudah. Petang esok 30 apa esok hari akhir Zulhijjah. Masyhur tempat kita bila akhir tahun ni akan buat majlis khusus baca doa akhir tahun. Tak ada benda tu. Tidak pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Imam Syafi'i tak pernah buat, tak ada. Tak tahu bagaimana. Tetapi ada hadis palsu yang menyebut sesiapa yang baca doa sekian-sekian maka syaitan akan menjerit, berkata begini-begini. Doa tu tidak salah, baca Quran tu tidak salah, tetapi kaifiat dia. Kita buat satu khafiat yang khusus, beri pun lepas asar dekat maghrib dengan cara begitu, baca surah-surah sekian. Tidak ada contohnya, mana tak perlu. Doa secara umum, bila-bila kita boleh buat. Tapi oleh kerana kita nak beramal dengan cara apa yang orang buat, tidak apa yang diajar oleh Nabi kita berdasarkan ilmu, maka kita akan menuduh orang lain yang tidak sependapat dengan tuduhan yang lebih kuat tadi. Muka tak saya sebut lah. Lebih kuat tadi, boleh faham diri. Mungkin lebih lembut lagi, mungkin serupa tu juga, mungkin lebih kasar lagi. Tapi biasa kita dengar apa dia? Boleh jawab diri. Kita pun malas nak sebutlah. Tapi sebenarnya tak ada kaitan dengan tu, tak ada kaitan dengan istilah tu, istilah ni. Berbeza dengan sebab kita nak beramal mengikut apa yang orang ramai buat, dipersilakan. Kita nak ikut apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dipersilakan. Masing-masing kita boleh pilih. Fitnah akan berlaku apabila tidak ada ilmu dan kefahaman. Memang mereka awal lagi Nabi berdakwah, dia tahu dah perkara ni akan menimbulkan apa dia, perbezaan pandangan di kalangan penduduk Mekah. Tidak semua akan terima dengan mudah.
Maka Nabi sendiri dituduh sebagai majnun, perkataan lain maftun. Bahkan dia dituduh sebagai kamu telah mencetuskan fitnah. Sebab dakwah yang kamu bawa menyebabkan masyarakat Mekah berpecah. Ada nak ikut kamu, ada nak ikut agama asal menyembah berhala. Adakah dengan sebab itu Nabi kena berdiam diri? Tak boleh, dakwah kena teruskan. Ikut orang nak tuduh fitnah ke apa? Ikut orang nak tuduh majnun apa? Sebab dakwah mesti diteruskan. Kadang-kadang setengah orang tak boleh, walaupun dia tahu benda ni benda yang benar, ilmu yang betul, tapi tak disebut, takut jadi fitnah. Apa kata fitnah hanya berlaku apabila tidak ada ilmu dan kefahaman. Bila kita faham, yang fitnah tak akan jadi fitnah. Fitnah atau tipu apabila benda itu dianggap tidak jelas, sama-sama, dan tidak tidak jumpa jalan penyelesaian. Cuma sikap kita bila berdepan dengan masalah yang kita tidak jelas, kita kena bertanya. Kena bertanya kenapa begini, bukannya pakat tuduh. Tuduh sesuatu tindakan yang tidak baik, dia tidak akan selesaikan masalah. Tidak akan selesai masalah. Dia akan menimbulkan masalah yang tidak akan berkesudahan. Ini masalah orang kita tidak sidik, bukan saja tidak pandai, tidak sidik, tindakan yang tidak matang. Saya pengalaman lama dah, lebih pada 20 tahun lepas, masa di Pasimah, bila kita menyatakan banyak-banyak perkara yang kita bercakap atas dasar nak sampaikan ilmu. Kalau kita bercakap benda orang tahu dah, itu bukan ilmu. Ilmu ni maknanya kita menyampaikan sesuatu yang apabila orang dengar, dia dapat benda baru. Kalau kita dapat benda yang asal, itu bukan ilmu, itu hanya tazkirah, mengingatkan balik benda yang sudah diketahui. Sebab tu kalau tuan-tuan mai ke masjid dengar kuliah siapa-siapa, saya ke orang lain, bila kita mendapat info yang baru, maklumat yang baru, itulah ilmu. Tapi kalau kita mari dengar mengajak, tahu dah benda ni, kalau benda kita tahu itu bukan ilmu, cuma sekadar ulangan, tazkirah kepada apa yang telah kita ketahui. Macam-macam khutbah Jumaat, khutbah bukan nak bagi ilmu sebenarnya, nak bagi tazkirah, mengingatkan. Benda kita dengar tu kita tahu dah, cuma nak peringat. Tapi dalam kuliah, dalam majlis kuliah tafaqquh ilmu, betul-betul nak ilmu, kita mesti sampaikan info apa yang orang boleh tahu, baru nak ilmu. Tapi masyarakat kita dari segi mentality, mungkin dia melihat dari segi konteks, bila masuk majlis ilmu ni dia nak suka-suka, nak happy, nak lawak jenaka. Perasaan ilmu tu jatuh nombor 2, nombor 3. Buktinya berapa lama orang hak masuk dalam majlis yang ada gelak ketawa suka-suka, lepas tu 10 tahun, 5 tahun jadi orang alim. Serius. Betul, Nabi SAW juga ada kalanya berlawak jenaka, ada, tapi bukan dalam ketika membicarakan agama. Bila masuk bab agama, bercakap bab agama, termasuk dalam bab ibadah, dia serius. Kata Jabir bin Abdullah, bila Nabi beri peringatan kepada kami, nasihat, dia bukan buat suka-suka kita dah. Ka'annahu munziru jaishin, seperti memberi peringatan kepada bala tentera. Sehingga ala sautuhu, tinggi suaranya, washtadda ghadabuhu, bersangatan marahnya, wahmarrat ainahu, merah mata dia. Bersungguhnya Nabi, bukan masa nak suka-suka sebagaimana setengah di kalangan kita. Begitu juga dalam bab ibadat. Apabila masuk dalam bab ibadat solat, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apabila Nabi SAW mendirikan solat, seolah-olah dia tidak kenal aku dan aku tidak kenal dia. Sungguh, bukannya main-main. Sebab urusan agama adalah innahu laqaulun faslun wa ma huwa bil hazl. Ia adalah benda yang suatu perkara yang sungguh-sungguh, faslun, memisahkan jalan yang benar, jalan yang salah, bukannya bil hazli, bukannya main-main, bukannya suka-suka, benda yang bil jiddi, sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita ni buat menyampaikan agama dalam bentuk untuk suka-suka. Banyak kita boleh lihat dalam YouTube, kadang-kadang di-uploadkan kuliah-kuliah oleh setengah penceramah yang lebih mirip kepada menggunakan pendekatan untuk berhibur. Saya tak setuju. Kita kalau masa belajar di mana dengan Syekh Muhammad Al-Mukhtar Syangkiti, orang yang sangat serius, memang mengajar ilmu sungguh, bukan nak suka-suka. Mungkinlah kita boleh guna sikit-sikit, jangan lebih-lebih. Tapi orang tak sependapat, bila begitulah caranya. Dia kata demo ni gini-gini, dia menggunakan lakab-lakab, gelara-gelara yang kurang enak didengar. Kalau Nabi dahulu pernah dituduh majnun, gila, safahah, bodoh, dalal, sesat dan pelbagai lagi. Mungkin kita terpaksa menerima banyak lagi gelaran-gelaran lain. Jadi jawapannya kena sabar. Bila kita baca ayat ni, Nabi SAW bersabar, maka kita kena bersabar. Berkata Imam Qatadah, seorang tokoh ulama tafsir di kalangan tabi'in,
Siapakah ini maksudkan dengan orang yang berkata di sini ayat ke-6? Wa qalu, mereka berkata, siapakah mereka? Di antaranya Abdullah bin Abi Umayyah, An-Nadhr bin Al-Harith, Naufal bin Khuwailid, Al-Walid bin Al-Mughirah. Ini di antara tokoh-tokoh pemimpin Quraisy yang sangat keras melakukan penentangan kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka sanggup memberi label Nabi ini seorang yang gila. Itu suatu penghinaan untuk Nabi yang tidak sepatutnya mereka lakukan. Kemudian seterusnya mereka berkata, kenapa mengapakah tidak, kalaulah kamu mendatangkan kepada kami, mengapa tidak kamu mendatangkan kepada kami malaikat, sekiranya kamu orang yang benar. Tujuan mereka minta malaikat, kononnya dia kata kalau malaikat turun, malaikat boleh tolong beritahu bahawa Muhammad ni benar-benar seorang Nabi Rasul. Tapi bukan itu kerja malaikat. Kerja malaikat kalau manusia nak terima, terimalah dakwah tu. Tapi kalau tak terima, dia akan terus hukum. Sebab malaikat ni cepat, dia punya cara dia menghukum cepat. Jadi apabila malaikat turun, kalau diturunkan malaikat, pastilah mereka tidak diberi tangguh untuk hidup, mereka terus akan binasa. Kita melihat contoh ketika Nabi SAW pergi ke Taif untuk berdakwah, sehingga sebahagian badan baginda berdarah kerana telah dilontar dengan ketulan batu, berdarah Nabi. Lalu datanglah malaikat yang menjaga malaikat yang menawarkan untuk menghempak bukit, ambil bukit Tahuk, hempak atas orang-orang Taif yang engkar. Sebab itu sifat malaikat. Tetapi Nabi SAW masih boleh bersabar dan mengatakan, aku berharap la'allallah an yukhrija min aslabihim, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan keluarkan daripada sulbi mereka anak-anak, cucu-cucu yang akan menyembah Allah. Kalau mereka tidak beriman, mereka menolak dakwahku, boleh jadi anak cucu dia akan terima. Di sini perlu kepada kesabaran yang tinggi untuk berdepan dengan kerana orang-orang yang engkar, yang menolak. Malaikat tidak diturunkan. Allah Ta'ala sekali-kali tidak menurunkan malaikat untuk membinasakan orang sebegini, walaupun kalau dia kehendaki dia boleh buat. Allah Ta'ala boleh lakukan, seperti berlaku dalam peperangan peperangan Badar, boleh. Dalam kisah yang berlaku kepada Habibun Najjar dalam surah Yasin, apabila Habibun Najjar dibunuh, lalu dia berkata, qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apa ayat selepasnya? Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Tidaklah kami turunkan ke atas mana-mana kaum selepasnya, selepas berlaku kepada Habibun Najjar. Ni satu kisah berlaku zaman Nabi Isa alaihi salam, yakni sebelum lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah kami turunkan selepas mereka ke atas kaum selepasnya daripada sebarang tentera dari langit, min jundim minas sama. Dan ditakkidkan nafi itu dua kali, ma sekali dah, patah ada pula wa ma kunna munzilin, tidaklah kami menurunkannya. Maksud menurunkan malaikat, maksud tentera daripada langit, malaikat. Wa ma kunna munzilin, seperti dalam ayat ke-8, ma nunazzilul malaikah, tidaklah kami menurunkan malaikat illa bil haqq, kecuali dengan cara sebenarnya, cara yang sepatutnya, selayaknya berlaku dalam peperangan Badar contohnya. Apabila para sahabat sudah memiliki syarat yang melayakkan mereka menerima pertolongan daripada Allah yang berupa tentera-tentera malaikat, syaratnya apa dia?
sabar dan bertakwa. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Bahkan sekiranya kamu sabar dan kamu bertakwa, nescaya Allah Ta'ala akan menurunkan serta-merta daripada atas kamu, atas pada kamu, malaikat sebanyak 5,000 malaikat. Bi 5,000 minal malaikah musawwimin, yang sudah siap. Maksud siapnya malaikat tu siap membawa peralatan peperangan. Kerana malaikat mari dan masuk dalam peperangan bukan dengan rupa malaikat, dia mari dengan rupa manusia. Salah satu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada malaikat, dia boleh tataghayyar suratu, boleh berubah rupa dia. Yani yatamathaluna, dia boleh bertukar rupa menjadi rupa manusia. Tetapi tidak diturunkan malaikat kecuali dengan cara yang benar, yang sebenarnya. Kerana apabila turunnya malaikat, ketika itu mereka tidak lagi diberi tangguh, sehingga mereka akan dibinasakan serta-merta, sehingga ke akar umbinya. Maksud akar umbi, hak menetap itu akan habis, mati habis, dengan tidak ditinggalkan sedikit pun. Sebab itulah sifat malaikat. Sama ada malaikat itu datang membawa rahmat kepada orang beriman, ataupun turun membawa azab kepada orang yang kafir. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu azabal hariq. Dan kalaulah engkau Muhammad melihat ketika para malaikat mematikan orang-orang kafir, lalu orang-orang kafir itu dipukul oleh malaikat. Malaikat pukul wajah-wajah mereka dan belakang mereka. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dan dikatakan kepada orang kafir yang dimatikan itu, wadhuqu azabal hariq, rasailah azab yang membakar. Mati tu rasa panas dah, kena bakar. Malaikat ni ada malaikat rahmat dan malaikat azab. Dia punya tugas dia cepat, kerana malaikat daripada cahaya, pergaulan cahaya sangat cepat. Dia tidak lambat, dia cepat. Maka dengan sebab dia cepat, Allah Ta'ala tidak menyegerakan permintaan orang kafir untuk diturunkan malaikat, sebab mungkin mahu memberi peluang untuk mereka berfikir, sehingga lepas tu mereka akan berubah dan menjadi orang yang beriman. Tapi kalau sifat kita, betul lah, kita manusia ni kita tak sabar. Kita tak sabar. Kadang-kadang kita rasa geram, rasa nak marah, kita kata biarnya mati cepat-cepat. Kita kata mati cepat-cepat. Padahal boleh jadi kalau dia masih hidup, dia ada peluang untuk insaf, berfikir, lepas tu dia berubah. Dia berubah. Semoga dengan berubah itu menjadi kebaikan bagi dia dan kebaikan orang lain. Mungkin ada di antara kita orang-orang yang masih belum berhenti melakukan dosa dan maksiat, dan kita mengharapkan Allah Ta'ala beri hidayah supaya dia berubah sebelum dia mati. Kebetulan tadi aku balik Pasir Putih, naik kereta, ada ahli keluarga seorang di Pasir Putih beritahu, selisih jalan kampung. Dia kata tu bawa kereta pak cik tu lama dah tak semaya. Dia kata, tahu mana? Dia kata isteri dia yang beritahu. Pak cik tu bini dia sendiri beritahu. Dia kata, hamba tak tidak gaya nak pujuk dah suami dia, berpuluh tahun dia kata tak solat. Boleh cucu tu, bukan orang muda, orang tua, tapi tak semaya. Siapa perikat, dia kata kepada bini dia, mu nak masuk syurga, masuk sore lah, aku masuk neraka tak apa. Hamba balik lepas tu memikir, rasa jatuh air mata, memikir, ya Allah, macam mana kalau dia mati lepas ni dalam keadaan dia tidak bertaubat. Kalau dia mati dia tidak taubat, macam mana? Bukan 2-3 hari, berpuluh tahun tak solat. Pandangan ulama yang tegas berhubung dengan tarikus solat, orang mendirikan solat, dia tidak boleh, kalau mati tak perlu disembahyangkan, tak perlu dimandikan, pakat kamu gitu. Sebab kita kamu, kalau kucing mapu, ayam mapu, ada orang mandi kapek apa tak ada dah, pakat kali tanah kamu gitu. Dan tidak perlu dikebumikan di makbaratul muslimin, perkuburan orang Islam. Itu pandangan yang lebih tegas berhubung dengan tarikus solat. Kecuali mungkinlah kalau dia malas, dia tinggal sembahyang sekali-sekala, ataupun salat 5 waktu tak cukup. Ini terus menerus, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Lepas tu timbul persoalan, macam mana kalau dia ada anak perempuan, lepas tu dia menjadi wali pula, padahal dia orang yang fasik. Macam mana dengan perkahwinan anak dia, sah atau tidak? Kalau tu email tu pula tak tahu yang si bapa ni tak solat, kes tu lebih berat. Sebab dia mewalikan perkahwinan padahal dia seorang yang fasik, tidak solat.
Tapi kalau kita fikir bertahun-tahun, kenapa Allah Ta'ala tidak segerakan hukum yang baru ini? Itulah menjadi ujian bagi kita. Siapa di antara kita yang tahu boleh pergi tegur nasihat dakwah dia? Mungkin di antara kita tak berani. Tak berani. Takut kena marah ke dia apa. Tengok Nabi kalau nak pakar atas tak berani, maka setelah itu dia tidak akan berdepan dengan risiko dituduh sesat, dituduh bodoh, dituduh gila, macam-macam. Tapi dalam perjuangan, apa sahaja kemungkinan yang kita suka tidak suka, kita kena hadapi, kita kena berani. Kita kena berani. Tapi berani itu mesti bertempat. Kalau berani tak bertempat, tak kena juga. Berani itu kena berani, tapi mesti kena caranya dan bertempat. Wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah yang benar itu datang daripada Tuhan kamu. Nabi SAW bersabda, qulil haqq walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun rasa pahit. Walaupun rasa pahit dan payah, kena sampaikan juga. Maksud pahit itu, kita bila kita royak, ramai orang tak setuju, pahit lah. Tapi kalau bila kita beritahu, kita royak, orang setuju belaka, mana benda tu dia agak mudah, manis, indah, senang, kita pun selesa. Kita sapa orang timur belaka. Tapi bila kita sapa orang tak setuju, kata apa-apa mudah belaka, kita pun nyesal ke royak. Kata royak tak apa, tak sabar. Kita menyalahkan diri kita, menyampaikan sesuatu yang menyebabkan kita akhirnya dihina orang, kecak huduh orang, ngumpat. Kita redha, sabar. Sebab inilah jalan-jalan yang telah dilalui oleh para Nabi dan Rasul. Sebab tu saya ramai-ramai ustaz tak sengaja. Sebab dia kata banyak benda kita nak royak, mungkin ramai orang tak setuju. Kata sudah kau kita, Abang kata sudah kau kita. Tak sudah juga. Saya rasa kita akan disoal di hari kiamat, sebab kita tidak mengambil peluang untuk tablighud dakwah, sampaikan dakwah. Lebih-lebih lagi kalau orang tanya, kita tahu, kita tak sesuai, tak boleh kena royak. Termasuk adalah bab kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Lebih lagi kalau orang tanya, kalau kita tak tahu lain cerita. Kalau kita tahu, orang tanya kita, tak boleh royak ni tak kena, tapi tak royak lagi tak kena, tak boleh kena royak. Walaupun orang tak setuju, kita mengatakan ya, kita sampaikan bukan daripada kita, tapi ini adalah amanah ilmu daripada Nabi SAW yang dipesan oleh baginda, ballighu anni walau ayah. Rasa semua kita tahu hadis ni, ballighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun Nabi kata satu ayat. Walaupun yang kamu tahu daripada ilmu ni satu ayat, sikit ya, ataupun satu hadis, sikit saja. Apa-apa sahaja yang kita tahu datang daripada Nabi SAW, wajib kita tablighuhu, sampaikannya. Sampai kepada siapa? Sampai kepada semua manusia. Sebab Quran ini diturunkan untuk wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan litunzira ummal qura wa man haulaha. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad Al-Quran untuk engkau memberi inzar, peringatan kepada penduduk Ummul Qura, penduduk Mekah dan orang-orang yang di sekitar. Sekitar itu masuk kita. Haulaha itu bukan keliling Mekah ni saja, dekat-dekat seluruh dunia. Sebab Mekah ni, sebenarnya Mekah adalah pusat bumi. Mekah adalah pusat bumi. Kenapa bila kita solat semua kita menghadap Kaabah, seolah-olah kalau kita letak suatu magnet tengah, magnet, maka segala bahan-bahan logam besi yang ada kaitan dengan magnet tadi, dia akan menuju ke situ. Boleh faham tak? Kalau kita letak magnet tengah, keliling itu ada pin baju, ada paku, dia akan menarik, dia akan menumpu situ. Ada magnet, patut magnet tu kita telekuk dengan satu gapa, adalah bekas plastik kecil, maka semua tak kak melekat di keliling Mekah. Begitulah baginda Kaabah itu menjadi pusat bumi Mekah. Semuanya akan memberi tumpuan ke arahnya ketika solat. Baik. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang pasti akan menjaga, memeliharanya. Al-Quran didatangkan dengan kalimah Az-Zikr. Salah satu nama Quran ialah Az-Zikr, sebagai suatu peringatan.
Wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikr wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin. Rujuk ayat itu di akhir surah Al-Qalam. Hampir-hampirlah orang-orang kafir akan menggelincirkan kamu ya Muhammad dengan pandangan mata mereka apabila mereka mendengar az-zikr, yakni Al-Quran. Maksud menggelincirkan di sini, orang kafir dia pandai main sihir ain. Sihir ain ni berlaku sungguh. Sihir ain ni boleh berlaku. Dia boleh melihat seseorang dengan pandangan yang tajam, dengan rasa iri hati, marah, dengki, menyebabkan orang tu kena apa, dia kena nyakit apa, dia boleh. Sebab tu kita kena sentiasa berlindung dengan Allah daripada gangguan-gangguan makhluk begini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Contohnya bacalah doa ni. Ataupun kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Al-mu'awwidhatani, untuk menjadikan keliling kita ni ada perisai. Kadang-kadang kalau orang puji lebih-lebih, kita bimbang juga puji seseorang. Puji sama ada puji apa kelebihan puji. Kita tengok, mungkin orang tengok anak kita, comel budak ni, kita bimbang esok demi anak kita. Boleh berlaku. Kalau orang hak puji itu bukan niat nak puji, dia ada iri hati pada kita. Dia kata demo anak ramad dah, oh ni pula comel anak dia, anak tak ada lagi, timbul rasa iri hati. Dia pun puji comel anak, dari hati nak marah, esok demi anak kita. Ini pernah dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah bila Nabi baca Quran. Lamma sami'u dzikra, apabila mereka mendengar Quran, mereka hampir-hampir menyebabkan kamu ya Muhammad tergelincir, tergelecoh bi absarihim, dengan pandangan mata. Dia boleh buat. Wa yaquluna innahu la majnun, lalu mereka berkata yang Muhammad itu adalah orang yang gila. Padahal Quran itu wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Tidaklah Quran kecuali suatu peringatan bagi semesta alam, untuk semua manusia dan jin. Itu rujuk ayat tu dah, surah Al-Qalam di akhir surah. Al-Quran diturunkan dan Allah Ta'ala memberi jaminan bahawa dialah lahafizun, akan menjaganya, memeliharanya. yakni memelihara Quran daripada at-tabdil wa at-taghyir, berlakunya perubahan dan berlakunya pertukaran. Berbanding dengan kitab-kitab samawi yang terdahulu, banyak telah diubah. Kitab-kitab samawi khususnya Taurat dan Injil banyak telah diubah oleh ar-ruhban, al-ahbar, pendeta-pendeta, rahib-rahib. Mereka mengubah. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim, maka binasalah bagi orang-orang yang menulis al-kitab dengan tangan mereka. Dia reka sendiri kitab, lalu mereka berkata wa yaquluna hadza min indillah, mereka berkata ini daripada Allah. Tujuan dia buat tu liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mereka membeli dengan harga yang murah. Maksudnya mereka ayat-ayat dalam kitab Taurat yang bukan daripada Taurat, yang bukan daripada Injil, dia buat sendiri. Lepas tu dia reka, dia beritahu ini adalah ayat-ayat Allah dalam kitab Taurat dan Injil atas kepentingan dunia. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun, maka celakalah, binasalah dengan apa yang ditulis oleh tangan mereka dan apa yang diusahakan oleh mereka. Tetapi untuk Quran tidak ada siapa yang boleh buat. Kalau ada sesiapa yang cuba ubah, dia akan dapat dikesan dengan mudah. Orang boleh detect, ni ada orang cuba ubah, tidak boleh diubah. Kalau kita baca dalam bab ada satu buku ditulis oleh Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Dia ni orang Pakistan, banyak menulis tentang isu Syiah dalam buku dalam bahasa Arab. Salah satunya berhubung dengan Asy-Syiah wal Quran, Syiah dan Quran. Sebab Syiah mendakwa Quran yang kita guna ni tidak original. Dia kata ada lagi surah-surah yang lain, ada lagi ayat-ayat yang lain. Sebab Quran ni dia kata yang sebenarnya tersimpan dengan anak Nabi, iaitu Mushaf Fatimah. Ada dengan kita ni disimpan oleh Sayyidina Umar, kemudian diamanahkan kepada anaknya Hafsah, kemudian dipindahkan kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Dia kata itu yang tidak original. Maka kita menolaknya dengan mengatakan Allah Ta'ala telah memberi jaminan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya tak pasti dalam Quran naskah Syiah ada kata dapat ayat ni. Ayat ni
Ada kami yang menurunkan Quran dan kami yang akan menjaganya. Apabila Allah Ta'ala menjaganya, maka mustahil untuk sahabat itu melakukan sesuatu perkara yang bercanggah dengan perintah Allah ataupun ketetapan Allah yang dia akan jaga. Sebab sahabat orang yang telah al-mashhudu lahum, dipersaksikan akan sifat thiqah, orang yang boleh dipercaya, orang yang amanah, orang yang dipuji oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang akan menjadi ahli syurga. Mana mungkin mereka akan menyelewengkan Quran atau menyembunyikan sebahagian daripada ayat-ayat Quran, padahal Allah Ta'ala memberi jaminan dia akan menjaganya, memeliharanya. Berbanding dengan kitab-kitab terdahulu yang telah diubah oleh ahli-ahli agama mereka. Jadi kita sendiri kena berusaha untuk menjaga apa dia? Kitab Allah. Maksud jaga, kita kena baca, kena belajar, kena faham, kena amalkan. Bukan setakat jaga dari sudut tulisannya sahaja, tidak berubah. Kadang-kadang berlaku setengah mushaf yang tersilap cetak. Kadang-kadang banyak kali kita buka dalam sekarang ni dalam apa dia, Google Play Store, kita boleh download banyak Quran secara aplikasi canggih. Khususnya dalam telefon yang menggunakan teknologi Android, mudah kita boleh akses Quran. Mungkin setengah tu main daripada luar negara yang kita pun tak semak betul atau tidak. Di situ kalau berlaku kesilapan, pasti ada orang yang boleh kesan. Silap di sini ni, mesti ada orang yang akan kesan. Allah Ta'ala menjadikan ada hati-hati manusia yang percaya bahawa ada kesilapan berlaku. Sebab tu mana-mana Quran dicatat, dia akan ada lajnah pentashih. Sama ada di tempat kita di Indonesia, di Arab Saudi, dia akan ada untuk mereka buat semakan. Tujuannya untuk memastikan bahawasanya Quran benar-benar terpelihara dan Allah Ta'ala akan menjaganya, menjaga daripada perubahan. Kalau timbul persoalan, dia kata macam mana tindakan orang-orang kafir kita pernah dengar berlaku di negara barat. Ada orang kafir yang menghina Quran, sampai setengah tu buang Quran dalam mangkuk tandas. La haula wala quwata illa billah. Berlaku. Saya tengok satu gambar orang mungkin daripada Amerika. Ada seorang budak tengah buang air besar, dia ubah gambar. Budak tu duduk, bawah budak tu Kaabah. Dia nak menghina Kaabah yang menjadi kiblat umat Islam. Budak tu sedang buang air besar, makuk tandas dia adalah Kaabah. La haula wala quwata illa billah. Ini kerja-kerja dibuat oleh orang kafir. Jadi kita pun kena sabarlah. Mereka menggunakan teknologi untuk menghina agama kita, dan kita kena berusaha untuk memelihara agama dan memelihara Al-Quran. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.